Nama saya Imelda Sepairang, pelajar OUM dari Sibu Learning Center yang mengambil subjek HBEC 3703, iaitu Hubungan Keluarga dan Masyarakat dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak, semester September tahun 2022. Saya membuat video ini adalah untuk membuat tugasan penerangan mengenai 9 cara untuk berkomunikasi dengan ibu bapa bagi guru. Peranan guru dan ibu bapa penting untuk bekerjasama membantu dalam menyesuaikan harapan pelajar dengan keadaan persekitaran. Yang ini dipetik dari Hale and Chanter tahun 1999. Komunikasi yang kurang antara pihak sekolah dengan ibu bapa akan mengakibatkan kekurangan kerjasama antara mereka. Ini dipetik dalam Myra tahun 2002. Sementara kekurangan komunikasi dan interaksi yang mengakibatkan permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak tidak dapat diselesaikan bersama dan seterusnya menyebabkan kedua belah pihak menyalahkan peranan dan tanggungjawab antara satu sama lain. Yang ini dipetik dari Dolly tahun 2006. Manakala dalam kes 1, ibu bapa diberitahu oleh pihak sekolah melalui telefon mengenai tingkah laku anak mereka di sekolah. Dengan ini, anak mereka dikatakan selalu membuli dan mengacaukannya. Oleh itu, mereka meminta ibu bapa untuk datang ke sekolah untuk membuat keputusan sama ada mereka diteruskan bersekolah atau berhenti sekolah. Manakala dalam kes kedua, ibu bapa pelajar ada menerima surat amaran pertama dan kedua daripada pihak sekolah. Pada masa itu, ibu bapa pelajar ini tidak berjumpa dengan pihak sekolah atau dimaklumkan kepada pihak sekolah mengenai tidak kehadiran anak mereka ke sekolah. Manakala dalam kes ketiga, cikgu beri surat dan pesan dengan kawan, menyuruh kami dengan bapaknya pergi ke sekolah. Hubungan komunikasi dan interaksi pendidik dan ibu bapa melalui saluran tertentu, iaitu surat, telefon dan pelajar itu sendiri. Tetapi walau bagaimanapun, saluran-saluran yang digunakan mempunyai batasan-batasan dan halangannya yang tersendiri. Dalam peredaran zaman dan arus permodenan telah memudahkan cara perhubungan untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Namun dalam perhubungan bersemuka secara langsung sesama komuniti sekolah khasnya antara guru dan ibu bapa di luar kawasan bandar semakin berkurangan. Apabila ibu bapa dipanggil, iaitu melalui surat, telefon atau pelajar itu sendiri datang ke sekolah bagi membincangkan hal-hal berkaitan dengan anak mereka, tetapi respon mereka adalah kurang. Ini yang dipetik dari guru disiplin sekolah. Surat sebagai saluran komunikasi dan interaksi, di mana surat-surat tersebut adalah surat pemberitahuan kepada ibu bapa atau penjaga mengenai hal berkaitan dengan aktiviti pusat di prasekolah. Surat sebagai saluran komunikasi dan interaksi. Contohnya, surat-surat tersebut adalah surat pemberitahuan kepada ibu bapa atau penjaga mengenai hal berkaitan dengan aktiviti pusat prasekolah. Begitu juga saluran komunikasi dan interaksi yang boleh digunakan adalah surat makluman, surat-surat amaran, dan surat ini akan menggantikan hubungan bersemuka secara langsung antara pihak sekolah dengan ibu bapa ataupun penjaga. Selain itu, pelajar juga adalah sebagai perantara komunikasi dan interaksi antara guru dan ibu bapa, di mana pihak sekolah menyuruh pelajar untuk berjumpa dengan ibu bapa ataupun pelajar yang berkaitan untuk menyampaikan maklumat. Pelajar juga boleh dijadikan sebagai perantara bagi menggantikan guru sendiri untuk bersemuka dengan ibu bapa. Saluran ini juga digunakan untuk meminta ibu bapa berkenaan untuk berjumpa dengan pihak sekolah bagi membincangkan masalah-masalah anak-anak mereka yang berada di sekolah. Selain itu, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah juga adalah satu saluran komunikasi dan interaksi antara guru dan ibu bapa.
Persatuan PIBG sepatutnya berfungsi sebagai tempat bermesyuarat ataupun berdialog antara guru dan ibu bapa mengenai perkara yang melibatkan aktiviti sekolah ataupun aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan anak mereka. 9 cara untuk berkomunikasi dengan ibu bapa untuk guru, iaitu secara bersemuka, secara bermesyuarat, memberikan surat ataupun memo, melalui email, melalui telefon, berucap ataupun melalui alat siaraya ataupun sidang video yang direkam ataupun melalui televisyen dan radio. Pada pandangan saya, saluran komunikasi yang penting yang dapat digunakan pakai dalam pusat jagaan kanak-kanak iaitu secara bersemuka ataupun secara bertelefon dengan ibu bapa. Dengan ini, ibu bapa dan guru boleh berinteraksi ataupun memikirkan cara-cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak mereka semasa berada di sekolah ataupun semasa menjalankan aktiviti-aktiviti yang dijalankan di prasekolah. Pada pandangan saya, cara yang digunakan pakai oleh guru dan ibu bapa di pusat penjagaan kanak-kanak iaitu secara bersemuka ataupun bertelefon. Contohnya, guru boleh memanggil ibu bapa atau penjaga untuk datang berbincang dengan guru berkenaan mengenai masalah yang dihadapi anak mereka. Manakala untuk tujuan bertelefon, guru boleh terus berhubung dengan ibu bapa untuk memberitahu permasalahan anak mereka. Iaitu contohnya jika anak-anak mereka sakit ataupun mempunyai hal-hal kecemasan semasa berada di pusat penjagaan kanak-kanak. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.